hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk kepada bab 3, Sejarah tingkatan 2, Sosio Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, sebelum cikgu teruskan, pelajar boleh rujuk muka surat 40 dan 41. Okey. Kita akan pergi satu persatu. Okey. Objektif pembelajaran bab 3 ini bagi menerangkan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu dari aspek bahasa dan tulisan, persuratan, seni bina dan struktur sosial. Okey. Apa itu sosio budaya? Okey, ini boleh pelajar boleh lihat slide 38 untuk rujukan. Okey, sosio budaya adalah cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat. Ia diamalkan mengikut situasi dan kreativiti kerajaan masing-masing dan sentiasa berkembang dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Okey, itu yang dimaksudkan sebagai sosio budaya. Okey, untuk tajuk ini kita akan menyentuh bahasa dan tulisan, persuratan, seni bina dan struktur sosial. Okey, untuk bahasa dan tulisan kita akan bergerak dari satu kerajaan ke satu kerajaan yang lain. Okey, sebagai contoh, untuk kerajaan Funan. Okey, untuk bahasa dan tulisan, pelajar boleh refer muka surat 40 dan 41. Macam cikgu cakap tadi ya. Okey, Funan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit. Tulisan yang digunakan pula adalah tulisan orang Hu, iaitu tulisan orang India. Okey, bagi kerajaan Champa, kerajaan yang kedua, bahasa yang digunakan adalah Melayu Champa dan Sanskrit. Maksudnya di sini dalam kerajaan Champa ada dua bahasa yang telah digunakan. Okey, tulisan pula telah menggunakan tulisan Pallava dan Champa kuno. Juga ada dua jenis tulisan. Okey, ini berbeza dengan kerajaan Funan yang mana kerajaan Funan hanya menggunakan satu bahasa dan satu tulisan sahaja. Okey, bagi kerajaan ketiga iaitu Angkor, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit dan bahasa Khmer. Okey, tulisan pula adalah tulisan Pallava dan tulisan Khmer. Okey, ini juga ada dua bahasa dan dua tulisan. Okey, bagi kerajaan yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan tulisan yang digunakan adalah tulisan Pallava. Ini adalah untuk kerajaan Sriwijaya. Okey, ini baru 4 kerajaan. Kita pergi kepada kerajaan seterusnya iaitu kerajaan Majapahit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno. Tulisan yang digunakan adalah tulisan Kawi dan Pigon. Okey, manakala kerajaan yang terakhir adalah kerajaan Kedah Tua. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit dan tulisan yang digunakan adalah tulisan Pallava. Okay, habis berkenaan dengan bahasa dan tulisan, kita akan lihat apakah peranan bahasa dan tulisan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sumber rujukan. Dan yang ketiga, bagi menyimpan rekod. Okay, seterusnya pelajar boleh rujuk muka surat 44 berkenaan dengan persuratan. Okey, ini antara bukti keintelektualan masyarakat alam Melayu. Okey, adalah melalui batu bersurat, inskripsi dan manuskrip. Okey, di sini ada cikgu letakkan gambar batu bersurat, inskripsi dan manuskrip.
Kita lihat apakah bukti yang menunjukkan kegiatan persuratan ini telah lama wujud sejak zaman alam Melayu lagi. Yang pertama kita pergi kepada kerajaan Funan. Bukti dengan wujudnya batu bersurat yang bertarikh abad kedua. Bagi kerajaan Champa, batu bersurat di Kautara iaitu pada 192 Masihi telah menjumpai 206 buah batu bersurat. Selain batu bersurat, turut ditemui adalah manuskrip sejak abad ke-13. Dalam kerajaan Champa, karya sastra yang masyhur adalah Akiat Indrapatra dan Akiat Deva Mano. Bagi kerajaan Sriwijaya, batu bersurat adalah seperti Karang Berahi dan Palas Pasemah yang bertarikh pada abad ke-7. Kerajaan yang keempat, telah ditemui batu bersurat Sdok Tom di barat Laut Kemboja. Selain batu bersurat, turut ditemui adalah inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi. Kerajaan seterusnya adalah Majapahit. Telah ditemui batu bersurat Trowulan pada tahun 1358. Selain batu bersurat, turut ditemui adalah manuskrip. Karya sejarah yang termasyhur pada zaman kerajaan Majapahit adalah Nagara Kertagama. Bagi Kedah Tua, telah ditemui batu bersurat di Bukit Coras dan Bukit Meriam bertarikh abad ke-5. Manakala inskripsi di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak turut ditemui. Ini adalah antara bukti telah wujudnya kegiatan persuratan dalam kerajaan alam Melayu. Seterusnya, seni bina. Untuk seni bina, pelajar boleh rujuk muka surat 46 dan 47 buku teks. Seni bina bermaksud suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Antaranya seperti seni bina candi, perkapalan dan sistem pengairan. Bagi binaan dan fungsi, kita akan lihat kerajaan Funan apa yang telah dibina dan apa fungsi binaan tersebut. Kita tengok yang pertama, bagi kerajaan Funan, telah dibina kapal besar yang mampu memuatkan 700 orang dan 1,000 tan kargo barangan. Manakala selain daripada kapal besar, turut dibina sistem pengairan yang berfungsi bagi mengawal limpahan air dan alirkan air masin keluar dari tanah pertanian. Selain kapal besar dan sistem pengairan, dalam kerajaan Funan juga telah dibina candi yang berfungsi sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat. Ada 3 binaan yang telah wujud dalam kerajaan alam Melayu Funan. Seterusnya, bagi kerajaan Angkor, telah dibina barir yang mampu menampung 30 juta meter padu air untuk disalurkan ke sawah-sawah padi berhampiran. Turut dibina adalah candi dan candi yang terkenal adalah seperti Angkor Wat dan Angkor Thom. Selain daripada barir dan candi, turut dibina adalah kapal yang berfungsi bagi tujuan perdagangan dan perperangan. Bagi kerajaan Champa, candi telah dibina di Lembah Mison, Dong Duong dan Po Nagar. Kita pergi seterusnya kepada kerajaan Sriwijaya. Telah dibina candi iaitu Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi. Selain daripada candi, turut dibina adalah kapal yang bertujuan untuk pelayaran. Seterusnya kita pergi kepada kerajaan Majapahit. Telah dibina candi iaitu Candi Tikus dan Candi Cento. Selain daripada candi, turut dibina pintu gerbang iaitu Gapura Ruingin Lawang dan Gapura Bajang Ratu. Yang terakhir adalah Kedah Tua. Candi yang terkenal iaitu candi yang telah terdapat di Lembah Bujang. Subtajuk terakhir adalah struktur sosial. Apa yang dimaksudkan sebagai struktur sosial?
Struktur sosial adalah asas struktur sosial yang terbahagi kepada kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan kelas bawahan dikenali sebagai golongan diperintah. Okey, pelajar boleh lihat piramid ini. Okey, dalam buku teks pun ada piramid ini, boleh rujuk muka surat 49. Okey, di kedudukan paling atas adalah golongan diraja, bangsawan, rakyat merdeka dan hamba. Okey, dua kedudukan yang teratas adalah dikategorikan sebagai golongan pemerintah. Manakala dua kedudukan di bawah adalah golongan diperintah. Siapakah mereka? Okey, kita lihat. Golongan raja. Siapakah yang dikategorikan sebagai golongan raja? Okey. Yang pertama, golongan raja adalah status tertinggi. Ia melibatkan raja dan kerabat diraja. Kerabat diraja ini termasuklah permaisuri, putera-puteri raja, adik-beradik dan sanak saudara raja tersebut. Okey. Yang kedua adalah bangsawan. Apakah fungsi bangsawan itu dalam sistem pentadbiran? Bangsawan berfungsi dalam mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Mereka terdiri daripada golongan pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan pendeta istana. Okey, seterusnya golongan diperintah. Yang pertama adalah rakyat merdeka yang berfungsi sebagai ataupun bertujuan untuk mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan menjana ekonomi kerajaan. Mereka yang dikategorikan sebagai rakyat merdeka adalah seperti pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan artisan. Okey, kedudukan yang terakhir dalam golongan yang diperintah adalah hamba. Hamba ini berfungsi dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Mereka terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan rela menjadi hamba. Maksudnya di sini mereka sendiri yang sanggup untuk menjadi hamba. Okey, untuk bab 3 habis sampai di situ saja. Okey, pelajar-pelajar, cikgu ingatkan kalau boleh dapatkan modul sejarah tingkatan 2 bab 3. Bagi sesiapa yang belum mendapatkan modul tingkatan 2 sejarah bab 3 boleh dapatkan daripada guru sejarah masing-masing. Okey, untuk latihan pengukuhan hari ini pelajar boleh buat modul muka surat 15 hingga 21. Bagi pelajar yang tidak mempunyai modul boleh menghubungi guru sejarah masing-masing. Okey. Sebarang pertanyaan ataupun apa-apa boleh rujuk kepada guru sejarah masing-masing, kelas masing-masing. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.